Semalam, pengasas platform e-dagang Fashion Valley, Datin Vivi Yusof dan suaminya, Datuk Fazaruddin Shah Anwar, memberikan keterangan lebih 5 jam di Ibu Pejabat SPRM. Ia bagi membantu siasatan berhubung laporan kerugian pelaburan dana Khazanah Nasional Berhad dan juga PNB atau Permodalan Nasional Berhad ke dalam Fashion Valley yang berjumlah 43.9 juta ringgit, dan isu ini masih lagi hangat diperbincangkan. Jadi untuk memberikan kefahaman mengenai dana pelaburan, bagaimana menguruskannya dan apa yang normal dan apa yang tidak, saya mahu bincang secara ringkas bersama dengan Dr. Chris Daniel Wong. Dr. Chris Daniel adalah pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Dr. Chris, mungkin kita tidak mahu hanya fokus kepada isu ini semata-mata, tetapi kita mahu lihat big picture-nya. Apa pengajaran yang kita dapat daripada situasi ini atau insiden ini mengenai bagaimana kita boleh menguruskan dana pelaburan dengan lebih baik, mengambil kira risiko dan sebagainya, khasnya jika ia melibatkan wang rakyat? Terima kasih Lokman. Seperti yang kita selalu sebutlah, sebab kita di dalam bidang orang kata venture capital ataupun pemula peneroka perniagaan. Saya lihat pada 5 perkara secara ringkas. Yang pertama, ketulusan dan pelaporan kewangan. Yang kedua ialah komunikasi dengan pihak berkepentingan. Ketiga, kita kena tekankan ketekunan dan pematuhan rantai bekalan. Keempat, pematuhan peraturan dan pembuktian masa depan. Dan juga yang terakhir sekali, yang paling penting yang saya selalu sebut ialah program latihan dan etika pematuhan dalaman. Ini ialah 5 faktor utama yang kita kena praktikkan apabila kita mengasaskan dan mengurus orang kata bukan dana pelaburan di dalam syarikat pemula peneroka. Baik, jadi apa yang kita boleh faham berkenaan dengan risiko dalam pelaburan? Kerana kita tahu dalam pelaburan ini lumrahnya adalah kadang-kadang kita mengambil risiko, khasnya jika kita mengambil sikap venture capitalist atau kita melabur kepada syarikat-syarikat pemula yang belum lagi terbukti dan ada sedikit elemen ramalan dan sebagainya. Apa yang kita boleh faham mengenai pelaburan ini? Kerana ada yang mengatakan bahawa ia adalah normal dalam pelaburan untuk rugi, ada yang kata ia mungkin satu kecuaian dan sebagainya. Kita mahu neutral dalam kes ini. Jadi apa pendapat Dr. Chris berkenaan dengan norma dalam pelaburan ini, sama ada rugi ataupun akan mencatatkan untungan berganda? Kalau kita lihat daripada segi pelaburan, kesemua pelaburan, sama ada pelaburan syarikat pemula ataupun syarikat yang sedia ada tu, memang ada risiko dia. Memang ada risiko. Ataupun kita boleh namakan sebagai wang pertaruhan. Apabila kita melabur di dalam satu syarikat, dia seakan-akan kita bertaruh. Tetapi apabila kita bertaruh, kita kena bertaruh dengan orang kata yang saya sebutkan tadi itu, yang terutamanya ialah pematuhan dan juga compliance. Kita sebut compliance, pematuhan. Jadi setiap benda ataupun setiap keputusan yang kita buat bagi pihak syarikat, kita harus mengambil kira orang kata kepentingan pemegang saham. Kita juga harus mengambil kira kepentingan awam. Jadi inilah benda yang kita selalu praktikan, dan sering sekali kita galakkan syarikat pemula ni mempunyai independent board of director, iaitu pengarah-pengarah yang tidak ada kepentingan di dalam syarikat tersebut, dan setiap suku tahun 3 bulan sekali adakan orang kata review meeting mesyuarat lembaga untuk kita review perkembangan dan juga prestasi syarikat, dan keputusan diambil oleh pihak lembaga sesama sendiri, supaya itu adalah keputusan yang kata telah disemak imbang. Itu amatlah penting untuk syarikat-syarikat pemula. Walaupun saya katakan tadi itulah wang pertaruhan, tetapi pertaruhan tu ada orang kata kriteria yang kita harus ikuti sebagai syarikat pemula. Calculated risk. Tapi apapun doktor, kita membenarkan segala proses undang-undang dan sebagainya untuk berjalan, kerana kita akan mengikuti dan menghormati segala siasatan. Tapi akhir sekali Dr. Chris, saya nak melihat pada big picture berkenaan dengan sentimen. Adakah wujud kebimbangan bahawa sebarang pelaburan daripada sebarang organisasi, bukan saja yang berkait dengan kerajaan tapi mungkin ke swasta sepenuhnya, selepas ini ke dalam syarikat pemula mungkin akan terkesan kerana selepas ini semua dana-dana ini sama ada berkaitan kerajaan atau tidak, mungkin akan lebih khawatir dan lebih takut untuk meletakkan wang mereka ke dalam unproven entities ataupun syarikat-syarikat pemula ini disebabkan oleh kekecohan yang timbul akibat kes ini? Memang ada orang kata kebimbangan lah pihak-pihak pelabur
apabila mereka meletakkan wang mereka di dalam pelaburan sedemikian, ada mereka takut. Dan bukan saja orang kata isu yang terbaru ni, tetapi dalam 2 tahun yang lepas, kita nampak banyak sekali syarikat pemula yang menggulung tikar kerana isu yang sama. Kerana isu yang sama. Banyak sekali orang kata syarikat pemula tersebut orang kata mengumpulkan dana secara orang kata private equity, kita dipanggilkan ikuti persendirian. Tetapi menghadapi masalah yang sama, bukan sahaja kerana keadaan pasaran yang tidak menentu semasa zaman Covid, tetapi juga pengurusan yang mempunyai kepincangan. Jadi memang saya setuju juga kenyataan ini bahawa serba sedikit serba banyak akan orang kata membimbangkan para pihak pelabur. Tetapi daripada insiden yang sedemikian, kita boleh orang kata belajar dan memantapkan syarikat pemula boleh memantapkan diri lagi dengan orang kata pematuhan dengan kriteria-kriteria pematuhan yang perlu mereka pelajari agar dapat menguruskan syarikat tersebut dengan lebih elok, dengan lebih telus agar keyakinan para pelabur akan datang balik. Baik.